Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, insyaAllah pada hari ini kita akan sambung tajuk pada minggu yang ke-9, iaitu tajuk kita adalah konsep perkahwinan di dalam Islam. Okey, konsep perkahwinan di dalam Islam. Okey, boleh tengok tajuk kita semua. Okey, jadi pada minggu ni insyaAllah kita akan tengok konsep perkahwinan dalam Islam. Okey, kita tengok perkahwinan. Okey, Allah Subhanahu Taala mensyariatkan perkahwinan kepada manusia selaras dengan kehendak fitrah manusia yang ingin hidup berpasangan. Okey. Okey, di antara proses untuk kita berkahwin adalah konsep pemilihan jodoh dan juga peminangan. Okey, konsep kita adalah konsep pemilihan jodoh dan peminangan. Okey, bagi yang nak berkahwin, jadi dia kena melalui konsep pilih jodoh dahulu dan pinang. Okey. Seseorang lelaki itu diwajibkan untuk menyelidiki salur-galur wanita yang akan dinikahinya. Jadi seseorang lelaki itu hendaklah diwajibkan untuk selidik dulu salur-galur wanita yang hendak dia kahwin tu. Okey, bukan terus kahwin. Pergi tengok dulu macam mana wanita ni, macam mana dia punya keturunan dia. Okey, pergi research, tanya dulu. Okey, dikuatiri dirinya akan menikahi wanita yang haram dinikahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi pi tengok, pi tanya, selidik. Okey, kita takut kita kahwin dengan orang yang menjadi mahram kita. Okey, contoh kadang-kadang tu abang kahwin dengan adik. Sebab apa? Abang kahwin dengan adik sebab tak tahu kata dua beradik. Okey, mak lain-lain tapi bapa yang sama. Okey, bapa tak bagi tahu kat anak, tak bagi tahu kat lelaki kata pak dia pernah kahwin lain. Okey, jadi berjumpa tiba-tiba berkenan, kahwin terus tak boleh. Jadi kena cek latar belakang wanita yang hendak dikahwini tu. Okey, dalil dia berasal dalil daripada surah An-Nisa. Okey, kita tengok dalil An-Nisa, ayat ke-22. Okey, dalil daripada surah An-Nisa ayat ke-22. Okey, sebagaimana firman Allah Taala yang membawa maksud, diharamkan ke atas kamu mengahwini ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu, dan ibu-ibu saudara kamu sebelah ibu kamu, anak-anak saudara kamu dari saudara lelaki kamu, dan anak-anak saudara kamu daripada saudara perempuanmu, dan juga ibu-ibu susuan kamu, saudara-saudara susuan kamu. Okey, jadi inilah dalil daripada surah An-Nisa ayat ke-22. Jadi kita takut berlakunya perkahwinan dengan mak saudara ataupun ibu susuan, anak susuan. Okey, jadi kena cek latar belakang. Itu tujuan objektif kita melakukan penyelidikan sebelum perkahwinan dilakukan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Okey. Okey, perempuan-perempuan yang haram dinikahi
Okey, pertama adalah wanita-wanita yang diharamkan berkahwin atas sebab-sebab pengharamannya dibahagi kepada dua jenis. Okey, jadi perempuan-perempuan yang haram dinikahi ini dia ada dua kategori, dua jenis. Yang pertama haram untuk selama-lamanya. Okey, kategori pertama adalah haram untuk selama-lamanya. Dan kategori kedua adalah haram sementara waktu. Okey, dia bagi dua kategori. Yang pertama haram untuk selama-lamanya dan yang kedua adalah haram untuk sementara waktu. Okey, kita tengok. Okey, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu haram. Okey. Sebab-sebab menjadi haram yang berkekalan. Okey. Pertama sekali disebabkan keturunan. Okey, nasab dan juga pertalian darah. Okey, ini adalah sebab-sebab yang menjadi haram yang berkekalan. Yang pertama adalah ibu, nenek sebelah mak dan sebelah bapa dan juga ke atas, hingga ke atas. Maksudnya ibu kita haram. Lepas tu kita ada nenek kita haram. Sebelah mak tu haram sampai ke atas. Ni maksud dia tuk, cai apa semua kita yang ke atas-atas tu menjadi haram untuk kita berkahwin dengan mereka. Sampailah ke Siti Hawa, Nabi Adam. Tu semua tak boleh sebab lepas atas pada kita. Okey. Yang kedua, anak cucu seterusnya hingga ke bawah. Okey, kita ada anak. Anak kita tak boleh kahwin dengan kita. Kita ada cucu. Cucu kita juga tidak boleh berkahwin dengan kita. Sampailah ke bawah. Sampailah cucu. Okey, kita ni sampai bawah cucu, cicit, piut, miut, semua tu tak boleh berkahwin dengan kita. Okey, dan seterusnya saudara perempuan, adik-beradik seibu sebapa ataupun bapa atau seibu. Okey, jadi adik-beradik seibu sebapa ni tak boleh. Okey, kadang-kadang pak kahwin dua. Tu kita ada adik-beradik kita. Okey, sebapa lah. Jadi tak boleh kahwin juga sebab sebab pertalian darah, keturunan dan juga nasab. Okey. Dan yang berikutnya, anak perempuan kepada saudara perempuan lelaki, sama ada seibu ataupun sebapa atau seibu. Anak-anak perempuan kepada saudara perempuan pun tak boleh. Anak saudara tu, okey, juga tak boleh kita kahwini. Dan seterusnya, ibu saudara sebelah bapa, seibu ibu hingga ke atas. Ibu saudara sebelah bapa hingga ke atas pun tak boleh. Jadi mak saudara kita ataupun kita kata belah utara ni kita panggil mak menakan. Jadi tak boleh kahwin juga dengan mak menakan kita. Okey. Pak menakan tak boleh. Okey. Yang seterusnya, anak saudara lelaki atau perempuan hingga ke bawah. Ni anak menakan kita ataupun anak saudara kita pun kita tak boleh kahwin. Okay, sebab apa? Sebab nasab keturunan yang menjadi haram perkahwinan tersebut. Okey, berikutnya kita tengok sebab yang seterusnya adalah sebab penyusuan. Okey, sebab penyusuan. Okey, maksud penyusuan ialah menyusu sehingga 5 kali secara berasingan. Dan setiap kali menyusu mestilah kenyang. Okey, jadi 5 kali kenyang. Dah boleh jadi anak susuan lah. Okey, kita esok kalau kahwin, okey, kalau nak bagi orang menyusu anak kita untuk jadi anak susuan. Jadi kalau anak kita minum 5 kali berasingan, dia minum sekali, dia kenyang. Dia minum sekali cukup 5 kali, dia kenyang. Dah dijadikan sebagai anak susuan. Ataupun kita tak ada anak, kita carilah anak siapa-siapa kita nak jadikan anak sebagai ibu susuan. Jadi kita ni boleh buat anak susuan jadi ibu susuan. Okey, macam tu lah dia akan jadi anak susuan kalau 5 kali kenyang. Okey. Pertama sekali, ibu tempat menyusu, ibu kepada ibu susuan. Okey, jadi ibu susuan tu dah jadi haram berkahwin. Nenek kepada ibu susuan. Okey, nenek kepada ibu susuan.
Jadi ibu susuan dia ada nenek. Nenek tu pun kita tak boleh kahwin dengan dia. Okey, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu. Jadi sebelah ibu dan sebelah bapa pun kita tak boleh kahwin daripada ibu susuan tersebut. Okey, yang seterusnya saudara perempuan susuan. Okey, saudara perempuan susuan pun kita tak boleh berkahwin. Okey. Yang seterusnya anak perempuan kepada saudara lelaki susuan. Okey. Yang berikutnya anak perempuan kepada saudara perempuan susuan. Okey. Saudara perempuan kepada ibu susuan. Okey. Saudara perempuan kepada suami ibu susuan. Anak-anak perempuan yang menyusu dari isteri yang kita kahwini. Okey, ini senarai bagi ibu susuan. Jadi bila kita dah menyusu dengan ibu susuan tu, kita dah jadi anak susuan. Okey, jadi hukum hakam bagi yang dah menjadi ibu susuan, anak susuan, dia kena termaktub lah kepada undang-undang ni. Sama juga macam keturunan. Okey, jadi ikut keturunan ni tak boleh jadi anak tu berkahwin lah. Okey, seterusnya kita tengok kepada syarat-syarat. Okey, kita tengok pada syarat-syarat haram sebab susuan. Okey, syarat-syarat haram sebab susuan. Ibu yang menyusukan telah baligh. Okey, jadi ibu susuan tu syarat dia mestilah baligh. Okey. Yang kedua, anak yang disusukan belum sampai 2 tahun. Jadi syarat nak jadi anak susuan ni mestilah belum capai umur 2 tahun. Jadi kalau nak buat anak tu jadi anak susuan, okey, mestilah anak tu umur bawah daripada 2 tahun. Okey. Yang ketiga, 5 kali susuan. Okey, maksud dia 5 kali kenyang. 5 kali berasingan kita menyusu anak tersebut. Okey, bagi dia minum sekali, dia kenyang. Lepas tu sekali dia lapak, dia mai pula, dia minum sekali lagi. Dia kenyang, cukup 5 kali. Okey, jadi anak tu dah dikira sebagai anak susuan. Okey, susu yang diberikan mesti ditelan dan sampai hingga ke perut anak. Okey, itu syarat keempat dah. Mestilah bila dia minum, dia kenyang sampai ke perut dia. Okey, tu kalau kata dia luah balik, dia muntah, maka tak jadi. Sebab dia tak dikira sampai ke perut. Syarat dia mesti kenyang dan sampai ke perut. Okey. Berikutnya kita tengok. Okey, kita tengok kepada haram sebab persemendaan. Okey. Haram sebab persemendaan. Okey, macam mana boleh jadi haram dengan sebab persemendaan? Okey, ambil-ambilan. Okey, contoh. Isteri kepada bapa. Okey, bapa kita kahwin lain, kita dapat ibu tiri. Okey. Dan yang sama dengannya seperti isteri kepada datuk ataupun tok wan kita, datuk kita kahwin lain, kita dapat nenek tiri. Okey, sama ada sebelah bapa ataupun sebelah ibu hingga ke atas. Jadi pada dasarnya okey, perempuan tu tak ada apa-apa dengan kita, tapi sebab perempuan tu kahwin dengan bapa kita ataupun perempuan tu kahwin dengan datuk kita, okey, dia dah jadi persemendaan, ambil-ambilan. Daripada tak ada apa-apa kepada ambil-ambilan ni menyebabkan kita haram berkahwin dengan ibu tiri ataupun nenek tiri. Okey. Okey, sebab dia dah menjadi persemendaan kepada bapa ataupun datuk kita. Okey. Seterusnya, isteri kepada anak. Okey, isteri kepada anak ni maksud kalau kita esok ada anak, anak kita ni kahwin, ada menantu. Okey, tu pun boleh jadi persemendaan. Jadi kita tak boleh kahwini menantu kita. Sekira mana berlaku perceraian dan sebagainya, menantu tu tetap jadi menantu kita selama-lamanya. Dan kita tak boleh jadikan dia sebagai isteri. Okey. Isteri kepada anak menantu. Isteri kepada cucu dari anak lelaki dan anak perempuan terus hingga ke bawah, okey, sebagai keturunan. Okey, itu jadi persemendaan. Okey. Yang ketiga, ibu kepada isteri.
Okey, ibu mertua. Okey, jadi ibu mertua ni pun juga dia jadi persemendaan. Okey, daripada tak ada apa terus jadi persemendaan. Jadi kalau kata ibu mertua kita tu pun haram untuk anak menantu ni berkahwin dengan dia. Setelah kalau berlaku perceraian dan sebagainya, tu dinamakan sebagai persemendaan. Okey, anak kepada isteri. Okey, anak kepada isteri ni ataupun anak tiri. Okey, anak tiri. Okey, haram dinikahi juga selepas lelaki bersetubuh dengan isterinya. Okey, anak kepada isteri pun sama juga. Tak boleh dikahwini. Okey. Jadi kalau kata anak kita kahwin dengan mak dia, ada anak tiri lah. Anak tiri tu pun tidak boleh dikahwini. Okey. Sebab berlaku persemendaan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada perempuan. Sebab perempuan yang haram dinikah. Okey, buat sementara waktu. Ada juga kategori perempuan-perempuan yang haram dinikah buat sementara waktu. Okey, mereka adalah golongan perempuan yang haram. Okey, haram dikahwini atas sebab tertentu. Dan apabila hilang sebab itu, maka halal lelaki itu berkahwin. Okey, contoh di sini apa? Mengumpulkan perempuan yang bersaudara, adik-beradik dalam satu masa, sama ada persaudaraan itu atas sebab nasab ataupun susuan. Contoh, kita kahwin dengan kakak. Okey, jadi dengan adik itu kita tak boleh kahwin. Sebab dikategorikan sebagai perempuan yang haram nikah buat sementara waktu. Okey, jadi haram untuk dia berkahwin buat sementara waktu. Dah kahwin dengan kakak, dengan adik perempuan tak boleh lah. Tetapi sementara waktu sahaja. Bila boleh berkahwin? Setelah mana dicerai kakak tersebut ataupun kakak tu meninggal dunia, maka adik tu bolehlah dijadikan sebagai isteri. Okey, ni berdasarkan sementara waktu. Okey, yang berikutnya berkahwin lebih daripada 4 dalam satu masa, kecuali telah diceraikan salah seorang daripada isterinya dan tamat tempoh iddah. Okey, yang berikutnya dah berkahwin lebih daripada 4 pada waktu masa tertentu. Okey, jadi dalam tempoh tu dia tak boleh kahwin 5. Okey, jadi dalam Islam ni seorang lelaki tu hanya boleh berkahwin 4 pada waktu sesuatu masa. Jadi bila dah diceraikan salah seorang daripada isterinya dan tamat iddah, barulah boleh tambah lagi. Okey, jadi 4 balik. Macam tu contoh. Okey, yang seterusnya mengumpulkan perempuan dengan anak saudara ataupun nenek ataupun emak saudara. Okey, ini pun tak boleh. Kalau sama jugalah, kalau kita dah kahwin dengan anak saudara dia, dengan mak saudara kita tak boleh kahwin. Kecuali lah esok ni anak saudara tu meninggal ataupun kita ceraikan, boleh ambil. Okey, ni dikategorikan juga sebagai perempuan yang haram dikahwini nikah buat sementara waktu. Okey, yang seterusnya berkahwin dengan perempuan musyrik sehinggalah ia memeluk Islam. Okey, jadi kita juga tak boleh berkahwin dengan orang bukan Islam. Okey, kalau kita nak kahwin dengan orang, mestilah dia tu Islam dulu baru kita boleh berkahwin dengan dia. Selagi mana dia kafir, dia musyrik, kita tak boleh ambil dia sebagai isteri. Okey, yang berikutnya adalah perempuan yang masih bersuami sehingga diceraikan dan tamat iddahnya. Okay, ini juga kategori perempuan yang haram dinikah buat sementara waktu. Perempuan yang masih ada suami. Perempuan yang dalam iddah. Okey, jadi kena tanya betul-betul sebelum nak berkahwin. Kadang-kadang bila kita tanya, dia kata dah bercerai. Tapi sebenarnya iddah tak habis lagi. Jadi kalau nak kahwin dengan perempuan yang diharamkan buat sementara waktu ni, kena clear iddah dia. Okey, dan yang berikutnya, perempuan yang diceraikan dalam talak 3. Okey, perempuan yang diceraikan talak 3 sehingga perempuan itu tamat iddah dan berkahwin dengan lelaki lain, kemudian diceraikan dan tamat tempoh iddah. Okey, ni bagi kategori perempuan yang diceraikan dengan talak 3. Okey, jadi dia mestilah habis iddah, lepas tu dia berkahwin dengan lelaki lain. Okey, lepas tu barulah boleh ambil balik. Okey, habis dia iddah dia, lepas tu barulah boleh ambil balik. Okey.
sebagai isteri. Okey, seterusnya kita tengok kepada yang diharam dihimpunkan. Okey, tajuk berikutnya adalah yang haram dihimpunkan. Okey. Ibu saudara isteri sebelah ibu. Jadi ibu saudara isteri sebelah ibu haram dihimpunkan pada waktu yang sama. Maksudnya tak boleh kahwin sekali. Anak nakan ataupun anak saudara dikahwinkan dengan mak, kita kahwin dengan anak saudara dia, kita kahwin dengan mak saudara dia, himpun sekali tak boleh pada masa yang sama. Okey, jadi kalau kata anak saudara diceraikan, baru kita boleh kahwin dengan mak ataupun mak saudara dia, ibu saudara dia. Okey. Yang seterusnya yang diharamkan himpun sekali juga adalah anak saudara isteri. Okey, dari saudara lelaki, sama juga anak saudara isteri. Okey, pun tak boleh juga daripada saudara lelaki. Yang seterusnya saudara isteri. Okey, jadi ipar. Okey, saudara isteri masih adik-beradik lah, kak dia ke ataupun adik dia. Okey, pun tak boleh dihimpunkan sekali pada waktu masa yang sama. Okey, seterusnya kita tengok kepada peminangan, pertunangan. Okey, pertunangan. Meminang bermaksud lamaran. Okey, pertunangan bermaksud lamaran. Perbuatan tersebut diharuskan dalam Islam kerana ia merupakan titik permulaan kepada ikatan kasih sayang dan kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Jadi perbuatan tersebut diharuskan dalam Islam kerana ia merupakan titik permulaan kepada ikatan kasih sayang dan kebahagiaan sesebuah rumah tangga. Jadi kalau kata kita suka pada seorang perempuan tu, kita masuklah, okey, kita melamar dia. Okey, bertunang dulu kan. Okay, dengan erti kata lain, pertunangan ialah melahirkan keinginan hendak berkahwin dari lelaki kepada seorang perempuan. Okay, dari lelaki kepada seorang perempuan melalui isyarat. Okay, jadi kita masuk melamar dia, bertunang lah. Okay, maksud dia tu lah erti pertunangan. Okay, seterusnya kita tengok kepada dalil lah. Dalil kepada pertunangan. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Katanya, saya berada di tempat kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang memberitahu saya dia akan berkahwin dengan seorang perempuan Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Sudahkah engkau melihat dia?" Dia mengatakan belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pergi lihat dia kerana dalam mata orang Ansar itu ada sesuatu. Okey, hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Okey, jadi Rasulullah suruh pergi tengok dulu. Kalau kita berkenan kepada seseorang tu, perempuan untuk dijadikan isteri, pergi tengok, okey, rupa dia dulu. Okey, jadi diharuskan untuk melihat wajah, okey, bakal isteri kita. Okey, kalau dia berpurdah, okey, jadi kena suruh dia buka lah. Tapi bukan kita pergi tengok macam tu ya. Kita kena suruh orang lah kan. Kita mandai-mandai tak boleh. Okay, kita kena hantar wakil. Lepas tu barulah kita pergi tengok wajah bakal isteri kita. Okay, tak boleh lah kita nak pergi tengok kita, okay, face to face tak boleh. Okay, jadi kena ajak orang lah. Bawa mak kita ke, bawa wakil ke, pergilah tengok bakal isteri kita. Jadi bolehlah tengok wajah dia. Okey, muka tu boleh tengok lah. Kalau dia pakai purdah, kena buka lah. Okey, kalau kita tengok sekali kita tak berkenan, kan? Kita dah tengok wajah dah, kita tak berkenan. Okey lah. Bukan kata kita suruh orang pergi tengok, kita tak boleh tengok wajah isteri, tak boleh lah tu. Okey, jadi Islam menyuruh kita buat macam tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada proses peminangan. Okey, dia bagi di sini 3 proses peminangan. Okey, pertama sekali proses dia mestilah mengenal pasti. Okey, kenal pasti bakal isteri kita. Okey. Yang kedua, merisik. Okey, kena merisik. Okey, kena hantar wakil pergi tanya. Okey, perempuan ni dah berpunya ke belum, kan? Okey, dan yang ketiga barulah kita pergi pinang dia.
okey, kita ikat wanita tu dengan peminangan. Okey, jadilah tunang kita. Okey, jadi tunang kita. Okey, sampai masa kita dah bertunang, okey, kita kena ni lah. Kita kena berkahwin. Okey. Dan seterusnya kita tengok, okey, yang terakhir adalah hikmah. Okey, hikmah pertunangan. Okey, hikmah pertunangan. Okey, pertama sekali, sebagai mentaati perintah syarak dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah hikmah dia. Kita ni bertunang pun kita sebagai apa? Mentaati perintah syarak dan juga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam Islam ni apa pun kita buat kerana Allah jadi ibadah. Okey, yang kedua, bagi mendapatkan pasangan yang benar-benar serasi dalam kehidupan berumah tangga. Okey, kita nak cari isteri biarlah yang serasi dengan kita. Kalau kita cari yang tak boleh serasi, hancurlah rumah tangga tu, kan? Dan yang terakhir, sebagai penghormatan kepada kaum wanita. Okey, setakat tu saja. Okey, untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.